Belakangan ini, siswa-siswi universiti tahun pertama diancam sindrom 4K. Hadir kuliah untuk penuhi syarat, lepak di kafeteria berjam-jam tanpa mengira masa, bersahabat baik dengan katil dan terperangkap dalam dunia maya komputer. Sejauh mana perkara berkenaan mengikis kualiti graduan? Sindrom 4K yang sebenarnya saya fikirkan satu ancaman yang besar kepada mahasiswa di universiti. K yang pertama itu adalah merujuk kepada kuliah, K yang kedua adalah kafeteria, K yang ketiga adalah katil dan K yang keempat adalah komputer. Bagaimana kita nak mengatasi sindrom 4K ini sebenarnya adalah usaha yang kolektif daripada semua pihak. Saya rasa yang paling penting adalah pensyarah. Pensyarah perlu sentiasa memberikan dorongan dan motivasi apa sebenarnya definisi kejayaan yang sebenar. Bahawa hari ini sebenarnya kejayaan itu bukanlah semata-mata kita ukur dengan berapa banyak bilangan grade A yang kita akan dapat. Terdapat dua aspek yang penting, iaitu pembinaan kurikulum di universiti dan juga keperluan tenaga kerja. Seharusnya di universiti itu bukanlah sahaja berkenaan dengan buku ataupun apa yang mereka hafal di dalam peperiksaan, tapi juga tentang penglibatan mereka dalam kehidupan seharian. Saudara, apakah cabaran yang dihadapi pelajar tahun 1 di universiti? Pelajar ni dia lost, tak dapat untuk concentrate, tak dapat untuk fokus. Sebabnya kadang-kadang leisure sangat. Sebabnya mungkin di zaman sekolah sentiasa, setiap jam ada kelas dan sebagainya. Tapi di zaman universiti gap, kadang-kadang satu hari itu ada satu kelas sahaja. What happened to the other hours yang tak ada kelas? Kadang-kadang mereka jalan dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang ada student yang tak dapat untuk meneruskan pengajian sebab tak pandai untuk bahagi masa. Mereka tak dapat untuk share bilik, tak ada pengetahuan untuk susun jadual sendiri, tak ada pengetahuan untuk bawa diri dalam kalangan masyarakat majmuk yang sebenarnya itulah dia realiti dunia sebenar rakyat Malaysia. Kadang-kadang sebab itulah sebenarnya faktor-faktor kecil yang menyebabkan pelajar-pelajar tahun pertama ni tak dapat untuk meneruskan pelajaran, tak dapat untuk fokus, tak dapat untuk survive sebagai seorang pelajar di tahun pertama dalam zaman universiti. Apabila kita tengok sekarang ni ada Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya, kadang-kadang benda-benda inilah yang menyebabkan pelajar-pelajar ni bersaing untuk melihat siapa yang lebih vogue antara mereka. Kadang-kadang siapa yang ada gambar yang lagi cantik, siapa yang melancong lebih jauh sesama mereka. Dan sebab itu jugalah sebenarnya menjadi faktor utama kenapa pelajar-pelajar ni lost, pelajar-pelajar ni tak fokus dengan tujuan asal mereka datang ke universiti. Nasihat saya kepada kawan-kawan universiti, maupun dalam Universiti Malaya maupun di luar Universiti Malaya, semua yang bergelar mahasiswa-mahasiswi, kita patut bijak untuk menilai, kita patut bijak untuk merangka bagaimana perjalanan hidup kita di universiti. Sebab apabila kita merancang pada awal, insya-Allah kita tidak akan lari daripada landasan dan juga tujuan utama kita datang ke universiti, itu untuk belajar.